Kopirang gaya Jomoyu Natanan Doa Numa saya Hikmah Jenis. Hubungan UMNO dan Bersatu dalam GRS tidak terjejas. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtaradin berkata, keputusan UMNO Pusat untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu di Semenanjung Malaysia pada Pilihan Raya Umum ke-15 tidak menjejaskan hubungan UMNO Sabah dengan parti-parti dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS termasuk Bersatu. InsyaAllah ia tidak berlaku di Sabah, katanya kepada pemberita selepas menghadiri Perhimpunan Agung Tahunan UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC hari ini. Bung yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata dalam konteks Sabah, UMNO perlu bersolidariti dengan JRS yang bertadbir negeri ini. Ini penting kerana pada Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 September lalu UMNO telah berjanji kepada rakyat iaitu mandat yang diberikan oleh rakyat akan digunapakai untuk membangunkan negeri Sabah. Bung yang juga Menteri Kejaraya Sabah berkata senario politik di Sabah berbeza dengan keadaan politik di Semenanjung. Tegasnya, walaupun di Semenanjung Malaysia UMNO memutuskan hubungan dengan Bersatu menjelang PRU15, namun di Sabah satu formula baru perlu dibuat untuk terus bersama-sama dengan parti-parti dalam gabungan GRS. Perjuangan menuntut hak Sabah diteruskan. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan tidak lagi menggunakan pendekatan yang sama sebagai ahli politik pembangkang dalam perjuangan menuntut hak-hak Sabah. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri menolak dakwaan bahawa beliau telah berhenti menyuarakan hak dan autonomi Sabah seperti mana termaktub dalam Perjanjian Malaysia MA 63. Sebaliknya, perjuangannya tetap berterusan hanya dengan pendekatan yang berbeza. Katanya apabila berada dalam kerajaan, beliau tidak boleh bersuara lantang seperti dulu. Kini beliau masih lantang bersuara secara dalaman menerusi jawatan kuasa khas MA 63. Dalam perkembangan lain, Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan yakin Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dapat menggandakan pendapatan negeri. Dalam tempoh 5 tahun, beliau yakin pendapatan negeri akan meningkat 2 kali ganda dari 4 bilion ringgit sehingga antara 8 bilion ringgit ke 10 bilion ringgit atau lebih. Katanya beliau tahu dari mana sumber hasil itu diperoleh. Usaha sedang dilakukan untuk memperkenalkan perkhidmatan bas elektrik di Sabah. Warisan Harta Sabah Sendirian Berhad WHS subsidiari milik penuh Kerajaan Negeri Sabah sedang meneroka kerjasama dengan Gemilang Coachworks Sendirian Berhad GML bagi memperkenalkan perkhidmatan bas elektrik. WHS telah menghantar pasukannya untuk melawat kilang pembuatan GML di Senai, Johor. Lawatan itu sebahagian daripada kajian kebolehlaksanaan bagi menubuhkan sistem bas alihan cepat BRT di Kota Kinabalu. Dalam lawatan itu, WHS diberi taklimat mengenai keupayaan GML. Ia meliputi aspek pembuatan bas, infrastruktur teknologi maklumat, pusat kawalan operasi dan maklumat serta sistem koleksi tambang. GML turut berkongsi visinya untuk mempromosikan kenderaan tanpa cemar di Malaysia. Visi itu disokong oleh rekod prestasinya yang kukuh di BRT Sunway dan bas bandar elektrik Metro Kuching yang dilancarkan baru-baru ini. WHS dan GML turut meneroka kemungkinan membawa industri pengeluaran bas elektrik ke Sabah. Projek Turnkey BRT Kota Kinabalu telah diteliti Kerajaan Sabah sejak 2015. Ia disifatkan sebagai salah satu projek penting bagi mentransformasikan Greater Kota Kinabalu sebagai bandar pintar. BRT akan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menaik taraf sistem pengangkutan semasa dan aliran trafik di Bandaraya Kota Kinabalu. Kes rasuah membabitkan kontraktor agak tinggi di Sabah. Kes rasuah melibatkan kontraktor bagi kerja-kerja pembekalan perkhidmatan dan penyelenggaraan di Sabah agak tinggi dan membimbangkan, kata Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah S. Karunaniti.
Katanya berdasarkan rekod bagi tempoh 2018 hingga 2020, seramai 47 kontraktor membabitkan syarikat kontraktor kelas F dan G yang menawarkan kerja pembekalan, perkhidmatan dan penyelenggaraan dituduh di mahkamah. Katanya 23 daripada 47 kontraktor ini telah mengaku salah. Mereka disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan memberi rasuah untuk memperoleh kontrak dan mengemukakan tuntutan palsu serta menggunakan surat pemalsuan sebagai tulen. Katanya SPRM sentiasa menerima maklumat rasuah yang dilakukan kontraktor dalam usaha mendapatkan kerja-kerja perolehan dan kontrak daripada agensi kerajaan di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas forum anti rasuah peranan kontraktor dalam memerangi rasuah di Tawau semalam. Karunaniti menasihatkan semua kontraktor agar mematuhi peraturan yang ditetapkan dan tidak mengambil mudah perkara membabitkan rasuah. Ini kerana isu memalsukan dokumen cukup mudah untuk dikesan. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 38 kes dilaporkan hari ini berbanding 64 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,623 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Nabawan ditamatkan 30 Mac ini. Daerah Kalabakan merekodkan kes positif baru tertinggi dengan 5 kes hari ini. Ini diikuti Kota Kinabalu, Lahadatu dan Kota Belud yang masing-masing merekodkan 4 kes. 2 daerah mencatatkan 1 kes hari ini, iaitu Papar dan Tambunan. 13 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Secara keseluruhan, 5 daerah di Sabah berada dalam zon merah, 4 daerah dalam zon jingga, 14 daerah dalam zon kuning dan 4 daerah lagi dikategorikan zon hijau, iaitu Ranau, Pitas, Kuala Penyu dan Tongod. 44 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 430 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 42,278 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah, manakala bagi vaksin dos kedua, secara kumulatif, 8,690 orang telah menerima suntikan hari ini. 290,962 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Labuan selesai melaksanakan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan selepas baki keseluruhan 2,328 petugas barisan hadapan yang disenaraikan di bawah fasa itu menerima dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech hari ini. Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata Pulau Bebas Cukai itu kini bersedia melaksanakan fasa kedua program yang dijadual melibatkan 27,000 individu. Katanya jumlah yang mendaftar menerusi MySejahtera di bawah fasa kedua ialah sekitar 16,000 orang. Menurut Dr. Ismuni, pihaknya menjangkakan fasa 3 dapat diselesaikan menjelang Oktober tahun ini, iaitu 4 bulan lebih awal berbanding jadual asal pada Februari tahun hadapan. Labuan antara yang terawal melaksanakan program imunisasi itu bermula pada 27 Februari sehari selepas bekalan vaksin diterima. Setakat hari ini, Labuan merekodkan kadar jangkitan COVID-19 tertinggi di Malaysia iaitu 2,312 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Palat-palat kopi nama toko Kagu.